Terima kasih Siti Aisyah di Angkasa Puri. Salam satu Malaysia. Sabah yang masih memerlukan pelbagai bentuk pembangunan akan terus menjadi agenda pembangunan utama di peringkat persekutuan. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Abdul Rahman Dahlan. Datuk Abdul Rahman yang juga Menteri bertanggungjawab bagi Unit Perancang Ekonomi EPU berkata, keutamaan terhadap pembangunan Sabah adalah demi memastikan rakyat di negeri ini turut menikmati hasil pembangunan negara. Saya akan melihat agenda Sabah sebagai agenda yang penting dalam negara kita sebab Sabah masih memerlukan banyak pembangunan dan saya mendapat banyak nasihat daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Yang Amat Berhormat Ketua Menteri untuk melihat agenda mana yang penting untuk negeri Sabah. Datuk Abdul Rahman dan isteri Datin Sri Nur Azlina Tan Sri Awang Had ditemui media dalam majlis rumah terbuka Aidilfitri di kediamannya di Kota Kinabalu. Majlis yang dihadiri lebih 4,000 pengunjung ini turut dihadiri Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Dr. Haji Johar Datuk Haji Mahiruddin beserta isteri Tuan Puan Haja Nuridah Tan Sri RM Jasni dan Ketua Menteri Datuk Sri Panglima Haji Musa Haji Aman serta isteri Datin Haja Faridah Haji Tusin. Sebanyak 8,580 saman dikeluarkan kepada pengguna jalan raya dalam tempoh 9 hari Op Selamat ke-11 2017 di Sabah. Jumlah itu meningkat sebanyak 1,190 saman berbanding dalam tempoh sama tahun lalu. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Ramli Din berkata kebanyakan saman dikeluarkan adalah kesalahan membawa kereta melebihi had laju dan memotong garisan berkembar. Dalam pada itu, beliau berkata sepanjang tempoh Op Selamat, sebanyak 36 kes pecah rumah dilaporkan dan 25 kes berjaya diselesaikan. Menurutnya, seramai 499 penghuni yang balik kampung telah memaklumkan kepada pihak polis dan sebanyak 1,570 rondaan telah dilakukan. Datuk Ramli memberitahu sidang media di Ibu Pejabat Polis Pinampang. Dalam perkembangan kes lain, Datuk Ramli berkata, polis menahan seorang lelaki warga Filipina ketika menunggang motosikal curi di Pinampang. Motosikal Modinas Kris milik Jabatan Haiwan Kota Meredu itu dicuri pada April lalu. Sementara itu, seorang lelaki warga tempatan berumur 43 tahun ditahan polis Ahad lalu kerana mencederakan seorang pengunjung karaoke berumur 46 tahun di Keningau menggunakan parang. Dalam kes lain, 2 suspek adik-beradik yang terlibat dalam kes samun berkawan di kaunter kedai runcit Abbas Trading Salut Commercial Centre, Jalan Sepanggar Manggatal, berjaya ditahan pihak polis di 2 lokasi berasingan. Kedua-dua suspek berumur 22 tahun dan 24 tahun itu juga didapati positif dadah syabu. Dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Daerah Pinampang, Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Ramli Din berkata, kejadian samun berkawan itu berlaku pada pukul 11.50 pagi Jumaat lalu. Sementara 2 suspek beradik itu berjaya ditangkap pada Sabtu lalu masing-masing di Taman Sri Rogading Tuaran dan Pekan Manggatal. Kedua-dua suspek direman 5 hari sehingga Khamis ini. Datuk Ramli berkata seorang lagi suspek yang dikenali Nur Afil atau lebih dikenali Apel iaitu rakan subahat kes samun berkawan itu masih bebas dan kini diburu polis. Dalam kes ini sebuah kedai runcit di mana pemilik kedai ini seorang perempuan berusia 28 tahun telah disamun oleh seorang lelaki bersenjatakan pisau. Jadi suspek ni datang dengan kereta, seorang tunggu dalam kereta dan seorang lagi masuk kedai membawa pisau dan telah merompok. Kes samun itu melibatkan kerugian gelang tangan bernilai RM1,200 dan wang tunai RM200. Kes disiasat di bawah Seksyen 395 Kanun Keseksaan, rompakan berkumpulan dan Seksyen 397 Kanun Keseksaan, rompakan bersenjata atau rompakan serta cubaan menyebabkan kematian atau cedera parah. Tradisi rumah terbuka pada setiap perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri adalah petua yang boleh mengeratkan perpaduan dan mengikis sikap prejudis antara masyarakat pelbagai kaum di negara ini. Justru, ia perlu terus diperkasa dan dipertahankan demi kesejahteraan rakyat dan pembangunan berterusan.
Pembantu Menteri Kewangan Sabah Datuk Ramli Marhaban berkata budaya kunjung-mengunjung sempena Hari Raya Aidilfitri dapat mengeratkan hubungan silaturahim serta bermaaf-maafan antara satu sama lain. Selain itu, Hari Raya juga hendaklah disambut dalam semangat yang memenuhi tuntutan agama dengan bersedekah dan menghulurkan bantuan kepada golongan kurang berkemampuan. Di kesempatan ini untuk kita bersilaturahim, rapatkan hubungan perpaduan seerat-eratnya. Masa kesempatan inilah untuk kita sama-sama mendekatkan diri dan tentunya keutamaan kita ialah kesepakatan kita dalam menuju matlamat untuk kita memajukan daerah, negeri dan negara kita. Sebab melalui perpaduanlah kunci utama sebagai asas untuk kita meningkatkan, membangun ummah, membangun negara. Datuk Ramli yang juga wakil rakyat kawasan Bugaya mengajak rakyat pelbagai kaum dan kepercayaan di negeri ini memanfaatkan sambutan Hari Raya Aidilfitri untuk membina hubungan yang lebih baik. Beliau ditemui pemberita RTM sempena Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri di kediamannya di Kampung Bugaya Semporna. Dalam pada itu, umat Islam di negeri ini diajak menjadikan bulan Syawal ini untuk merapatkan hubungan silaturahim bukan sahaja dalam kalangan anggota keluarga, malah masyarakat yang terdiri pelbagai kaum dan agama. Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah Datuk Syed Abbas Syed Ali berkata rakyat perlu menggunakan kesempatan Aidilfitri ini untuk merapatkan hubungan silaturahim yang mungkin sudah lama terpisah. Dan saya menyerulah kepada semua umat Islam supaya kita eratkan persaudaraan kita di antara agama atau bangsa-bangsa yang lain, dan ini adalah satu kebaikan. Di Tawau pun begitu, apalagi di tempat-tempat lain. Saya percaya di Papar, di sebelah Kota Kinabalu, Kimanis dan sebagainya. Saya tahu, saya pun selalu tempat YB Arifin Arif berhari raya, saya nampak juga banyak orang-orang Dusun, orang Kadazan di sana rapat eratkan persaudaraan kita antara rakyat negeri Sabah ini. Beliau juga menasihatkan umat Islam supaya menyambut hari raya secara sederhana selaras dengan tuntutan agama yang telah disyariatkan. Katanya lagi sudah menjadi kebiasaan masyarakat negara ini tanpa mengira agama dan bangsa bersama-sama meraihkan perayaan dalam suasana harmoni dan sejahtera. Datuk Syed Abbas ditemui pemberita RTM sempena Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri di kediamannya di Tawau. Peluang untuk menceburi sektor perkilangan menerusi pembangunan ekonomi yang dijalankan oleh Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah SEDCO. Ia termasuklah penyediaan premis perniagaan dan kilang dengan kadar sewa yang berpatutan. Pengurus Besar Kumpulan SEDCO Haji Pengiran Saifuddin Pengiran Tahir berkata, SEDCO telah mendapat peruntukan lebih 30 juta ringgit daripada Kerajaan Persekutuan bagi membina kira-kira 54 premis perniagaan berkeluasan 15 ekar di Taman Perindustrian Kota Kinabalu. Beliau yakin ia akan memberi peluang lebih luas kepada peniaga Bumiputera menceburi seterusnya mengembangkan perniagaan. Jadi kita akan mempelawa Bumiputera, peniaga Bumiputera untuk mengambil peluang ini, dan kita akan menyewakan dengan kadar sewa yang berpatutan. Jadi ini menambahkan lagi dan memberi rental ataupun sewaan yang berpatutan. Dijangka bila siap? Kita menyangka projek telah bermula, dalam masa 2 tahun kita akan dapat merealisasikan projek ini. Haji Pengiran Saifuddin ditemui pemberita dalam Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri di kediamannya di Kampung Buang Sayang Papar. Beliau berkata SEDCO turut membangunkan kawasan luar bandar menerusi anak syarikatnya yang ketika ini sedang menjalankan projek pembangunan di daerah Sok, Kelabakan dan daerah-daerah lain di negeri ini. Selain itu, SEDCO juga menjalankan program pendedahan kepada perniagaan di peringkat sekolah menerusi program ProTune yang melibatkan murid-murid daripada lebih 20 buah sekolah di seluruh Sabah. Persatuan Bangsa Sungai Sabah (SABAS) akan melaksanakan pelbagai program yang mampu memperkasa suku kaum sungai agar lebih dikenali di negara ini. Pada masa ini, terdapat kira-kira 350,000 masyarakat kaum sungai di Sabah.
Menurut pengerusinya, Datuk Johari Janan, pelbagai program telah dirancang termasuk Pesta Damas yang dijadual berlangsung pada September ini. Pesta Damas bermatlamat mengetengahkan adat dan budaya suku kaum Sungai dalam kalangan masyarakat luar. Di samping itu, aktiviti-aktiviti yang kita buat, perancangan yang telah kami buat untuk kami turun ke bawah. Kami turun berjumpa orang-orang sungai yang ada di seluruh Sabah untuk menerangkan persatuan orang sungai ini bukan untuk Kinabatangan, tetapi seluruh Sabah. Datuk Johari ditemui pemberita RTM dalam majlis rumah terbuka di kediaman beliau di Taman Grandview, Sandakan. Sementara itu, ketika berucap, beliau berkata penganjuran majlis rumah terbuka pada setiap perayaan pengikat perpaduan masyarakat majmuk di negara ini. Ini kerana setiap kali majlis rumah terbuka diadakan, bukan hanya dihadiri kaum yang meraihkannya, malah turut diraih oleh pelbagai kaum. Sekian berita dari Sabah untuk hari ini. Kembali kepada Siti Aisyah di Angkasa Puri. Silakan.